Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para pelajar sekalian. Pada sesi kali ini kita akan menyentuh aspek tata bahasa di dalam unit yang ke-6 bagi kursus Bahasa Arab tahap 1. Jadi topik tata bahasa yang kita akan sentuh pada sesi kali ini adalah bertajuk Asma'ul Isyarah ataupun bermaksud kata nama penunjuk. Jadi apa itu kata nama penunjuk? So secara mudahnya, kata nama penunjuk ini merujuk kepada perkataan-perkataan yang kita gunakan untuk menunjuk objek yang tertentu. Sama ada objek itu dekat ataupun jauh. Di dalam bahasa Melayu, antara perkataan kata tunjuk yang sering kita gunakan adalah perkataan kata tunjuk ini dan itu. Ini adalah dua contoh kata tunjuk yang kita sering gunakan apabila kita hendak menunjuk objek yang dekat dan jauh. Misalnya, apabila kita hendak menunjukkan sesuatu objek yang agak dekat dengan kita dan boleh dicapai dengan tangan, maka biasanya kita akan gunakan kata tunjuk ini. Dan apabila kita hendak menunjukkan objek yang agak jauh daripada kita, mungkin tidak tercapai oleh tangan kita, maka untuk kita menunjuk objek tersebut, kita akan gunakan kata tunjuk itu. Jadi itulah dua kata tunjuk yang sering digunakan di dalam bahasa Melayu. Cuma di dalam topik tata bahasa yang kita akan pelajari pada kali ini, kita hanya akan memberikan penumpuan khusus kepada pembelajaran tentang kata tunjuk ini. Jadi itulah yang kita akan pelajari bersama-sama di dalam sesi kali ini. Jadi sebelum kita melihat contoh perkataan ini di dalam bahasa Arab, suka untuk saya menarik perhatian kepada para pelajar sekalian untuk kita lihat terlebih dahulu golongan perkataan bagi kata nama penunjuk di dalam bahasa Arab yang kita akan pelajari ini. So, kata nama penunjuk di dalam bahasa Arab ini tergolong dalam golongan isim ataupun kata nama. Dan kata nama ini mempunyai sekurang-kurangnya dua ciri, yaitu jantina dan juga bilangan. Jadi begitulah juga yang berlaku kepada kata nama penunjuk. Kata nama penunjuk di dalam bahasa Arab ini juga berkongsi dua ciri ini, iaitu jantina dan bilangan. Maksudnya, terdapat kata nama penunjuk di dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjuk objek yang jantinanya adalah lelaki ataupun dikenali sebagai mudzakkar. Terdapat kata nama penunjuk di dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjuk objek yang jantinanya adalah perempuan. Kemudian, dari aspek bilangan, terdapat kata nama penunjuk di dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjuk kepada objek yang bilangannya adalah satu ataupun mufrad. Seterusnya, terdapat juga kata nama penunjuk di dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjuk kepada objek yang bilangannya adalah dua ataupun musanna. Dan yang terakhir, terdapat juga kata nama penunjuk di dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjuk kepada objek yang bilangannya adalah 3 ataupun lebih. Dan ini dikenali sebagai jamak di dalam bahasa Arab. Jadi, kata nama penunjuk di dalam bahasa Arab ini mestilah sekurang-kurangnya memiliki dua ciri ini, yaitu mempunyai ciri jantina dan mempunyai ciri bilangan. Sekarang kita tengok contoh-contoh kata nama penunjuk bagi objek yang dekat di dalam bahasa Arab. Apakah perkataan ini di dalam bahasa Arab? Seperti yang terpampang di skrin para pelajar sekalian, semua perkataan yang ada di dalam bulatan ini memberi maksud kata tunjuk ini. Dan semua ini digunakan untuk menunjuk objek yang dekat. Kenapa di dalam bahasa Arab ini terdapat 6
perkataan yang kesemuanya memberi maksud ini. Ini disebabkan oleh dua ciri yang sudah kita sebut tadi, iaitu ciri jantina dan ciri bilangan. Kerana contohnya, hadha, perkataan hadha memberi maksud ini. Tapi perkataan hadha ini hanya digunakan untuk merujuk kepada seorang lelaki. Apabila kita menunjukkan objek, apabila kita hendak menunjukkan objek yang jantinanya adalah lelaki dan bilangan objek itu adalah satu ataupun mufrad, maka kita akan gunakan hadha. Seterusnya, hadhani juga memberi maksud ini. Tapi perkataan hadhani ini digunakan untuk kita menunjuk objek yang bilangannya adalah 2 dan objek itu jantinanya adalah lelaki. Jadi, apabila kita hendak menunjuk objek yang jantinanya lelaki dan bilangannya adalah 2, maka kita gunakan hadhani, ini. Kemudian, haulai. Haulai ini juga memberi maksud ini. Tapi haulai ini digunakan untuk kita menunjuk objek yang lelaki jantinanya dan bilangannya adalah ramai, 3 dan lebih. Okey. So, hadha, hadhani, haulai ini semua adalah perkataan yang digunakan untuk lelaki, menunjuk objek yang jantinanya lelaki. Dan yang seterusnya kita ada hadhihi. Hadhihi juga bermaksud ini. Tapi hadhihi digunakan untuk menunjuk objek yang jantinanya perempuan dan bilangannya seorang. Okey. Kemudian kita ada perkataan hatani. Hatani ini juga adalah kata nama penunjuk dan kita gunakan untuk menunjuk objek yang jantinanya perempuan tapi bilangannya 2 orang. Dan yang terakhir haulai. Haulai ini juga memberi maksud ini. Tapi kita hanya gunakan haulai apabila kita hendak menunjukkan objek yang jantinanya perempuan dan bilangannya ramai. Okey, jadi hadhihi, hatani, haulai ini adalah kita gunakan untuk menunjuk kepada objek yang jantinanya perempuan, sama ada untuk 1 orang, untuk 2 orang, ataupun untuk ramai. Okey? Jadi, para pelajar sekalian, ini adalah contoh-contoh perkataan ini yang digunakan di dalam bahasa Arab. Jadi, penting sekali untuk kamu hafal semua perkataan ini yang terdapat di dalam bahasa Arab. Pada masa yang sama, dapat membezakan mana satu perkataan ini yang digunakan untuk lelaki dan perempuan dan dapat pula bezakan mana satu perkataan ini di dalam bahasa Arab yang digunakan untuk objek yang bilangannya 1, 2 ataupun banyak, ramai. Okey? Jadi itulah yang kita perlu, yang kamu semua perlu fahami tentang topik Asma'ul Isyarah. Jadi, secara kesimpulannya, di dalam unit 5 ini, apa yang kamu pelajari adalah berkaitan dengan kata nama penunjuk bagi objek dekat, iaitu ini. Kamu hanya belajar tentang perkataan ini di dalam bahasa Arab. Ada berapa perkataan ini di dalam bahasa Arab? Ada 6. Ada hadha, hadani, haulai, hadhihi, hatani, haulai. Kenapa sampai ada 6 perkataan ini di dalam bahasa Arab? Kerana 2 ciri ini. Kerana adanya ciri jantina dan ciri bilangan. Jadi, tanggungjawab kamu semua, wahai para pelajar sekalian, untuk hafal setiap perkataan beserta mampu untuk membezakan mana satu perkataan kata nama penunjuk untuk dekat yang digunakan untuk lelaki dan perempuan dan bilangan-bilangan yang tertentu.
Okey? So sekarang kita akan melihat pula bagaimana kamu menggunakan kata nama penunjuk di dalam ayat bahasa Arab yang gramatis. Okey? Kita tengok di sebelah. Okey. So, untuk kamu menggunakan kata nama penunjuk ini di dalam bahasa Arab, di dalam ayat bahasa Arab, maka kamu perlulah mengikuti peraturan ini. Okey? Iaitu, jika kata nama penunjuk berfungsi sebagai subjek ataupun topik dan suatu kata nama yang lain berfungsi sebagai predikat iaitu penerang kepada topik, maka ini peraturan penting untuk kamu fahami. Kata nama predikat tersebut, ini predikat, kata nama predikat tersebut mestilah serasi dengan kata nama penunjuk dari segi apa? Jantina dan bilangan. Okey, kita tengok sama-sama. Tengok contoh yang pertama ini. Okey. Hadza waladun. Apa maksud hadza? Ini. Waladun, anak lelaki. Okey, ini seorang anak lelaki. Sekarang kita tengok. Di dalam ayat mudah ini, hadza iaitu kata nama penunjuk berfungsi sebagai subjek. Okey, berfungsi sebagai subjek. Manakala waladun di sini berfungsi sebagai predikat, penerang kepada subjek ini. Kalau kita ikut peraturan ini, maka kita dapat fahami kata nama predikat itu mestilah serasi. Ini keyword dia. Mestilah serasi dengan kata nama penunjuk dari sudut jantina dan bilangan. Okey, kita buat analisis sama-sama. Hadza untuk lelaki ataupun perempuan? Hadza untuk lelaki. Berapa orang? Seorang lelaki. Okey, kita tengok pula predikat dia. Predikat waladun. Ini lelaki ataupun perempuan? Ini lelaki. Berapa orang? Seorang lelaki. So, kita katakan subjek dan predikat ini adalah serasi. Dan ayat ini adalah ayat yang gramatis. Betul. Macam inilah cara kamu mengaplikasikan perkataan kata nama penunjuk ini di dalam ayat bahasa Arab secara gramatis, secara tepat. Okey? Kemudian kita tengok lagi. Okey, ini contoh yang salah. Ini contoh yang salah. Mungkin ada ralat pada buku lah. Okey, ini contoh yang salah. Okey, kita tengok contoh ini lagi. Contoh ini yang seterusnya. Hatani bintani. Apa maksud hatani? Hatani bermaksud ini. Okey, bintani dua orang anak perempuan. Okey, mana satu subjek? Hatani adalah subjek. Mana satu predikat? Bintani adalah predikat. Kenapa bintani predikat? Kerana bintani menerangkan subjek itu. Okey, sekarang kita buat analisis. Adakah subjek dan predikat ini dia serasi dari aspek jantina dan bilangan? Kita tengok hatani. Hatani ini adalah kata nama penunjuk yang digunakan untuk dua orang perempuan. Kalau kita tengok predikat ini pula, kalau kita analisis, bintani di sini adalah untuk dua orang, betul? Apa tanda dia? Ada alif nun. So, ini adalah untuk dua orang. Okey. Dari sudut jantina,
Apakah jantina dia? Anak perempuan. So, confirm lah perempuan. Maka kita kata subjek dan predikat ini adalah serasi. Sama-sama dua orang, sama-sama untuk jantina perempuan. Maka ini adalah ayat yang gramatis. Dan begitulah yang seterusnya. Okey? Jadi, para pelajar yang mungkin masih lagi tidak dapat bezakan apakah tanda mufrad untuk lelaki dan perempuan, apakah tanda musanna untuk lelaki dan perempuan, dan apakah tanda jamak untuk lelaki dan perempuan, tolong rujuk balik pelajaran kita yang lepas. Pada pelajaran kita yang lepas, kita sudah menyentuh berbincang berkenaan dengan penggunaan jadual ini. Okay. So, secara ringkasnya, ini adalah tanda-tanda yang perlu kamu lihat untuk menentukan sama ada suatu kata nama itu bilangannya 1, 2 ataupun ramai, dan sama ada kata nama itu jantina dia lelaki ataupun perempuan. Okey. Jadi, selesai pembelajaran kita tentang kata nama penunjuk ini di dalam bahasa Arab. Seterusnya, kita akan melihat pula latihan-latihan pengukuhan untuk tata bahasa Asmaul Isyarah. Okey. So, sekarang kita akan tengok latihan 6.5. So, latihan 6.5 ini dia meminta padankan seperti dalam contoh kemudian tulis. Okey, di sini ni kamu kena padankan item di dalam item alif dan item ba. Okey, kamu padankan mana yang sesuai jawapan dia. Bagaimana kamu tahu itu adalah jawapan yang sesuai? Dengan kamu melihat keserasian subjek dan predikat antara kata ganti nama, kata nama penunjuk ini di sebelah alif ini dengan predikat di sebelah ba ini. Lihat mana yang serasi antara alif dan ba. Alif ini adalah subjek, ba ini adalah predikat. Okey, tengok mana yang serasi dari aspek jantina dan bilangan. Contohnya, haulai apa maksud dia? Ini. Mudarrisuna. Guru-guru lelaki. Okey. Kenapa haulai ini sesuai dipadankan dengan mudarrisuna? Kerana haulai ini adalah untuk ramai lelaki dan mudarrisuna ni pula adalah untuk ramai lelaki, maka kedua subjek dan predikat adalah serasi. Okey, jadi untuk yang lain-lain sama juga, tolong padankan dan cuba buat analisis adakah subjek dan predikat itu serasi dari aspek jantina ataupun bilangan. Okey. So, tolong siapkan latihan ini. Yang seterusnya, kita tengok latihan 6.6. Okey, latihan 6.6, dia minta kamu untuk jawab berpandukan perkataan yang terdapat dalam kurungan yang sesuai dengan gambar seperti dalam contoh. Ini semua jawapan, pilihan jawapan yang kamu ada, letak di dalam tempat kosong. Okey, so macam mana kamu mau tahu itu adalah jawapannya? Satu, kamu kena rujuk gambar ni lah. Rujuk gambar ni, mana gambar yang sesuai dengan perkataan-perkataan yang ada di dalam kurungan ini. Kemudian letak di sini. Dan pada masa yang sama, kamu kena buat analisis. Adakah perkataan-perkataan yang ada di dalam kurungan itu dan kamu pilih dia serasi dengan kata nama penunjuk yang ada di dalam soalan. Ini perlu buat analisis. Okey, contohnya kalau kamu tengok di sini, soalannya di sini, ma hadha, apa ini?
di situ ada gambar buku. Okey, di situ ada gambar buku. So mana buku di dalam kurungan ini? Ini buku, kitabun. Jadi ditulislah hadza kitabun. Okey, bila kamu tengok di situ buat analisis, ini sebuah buku. Hadza kitabun, kitabun sebuah buku. Bila kamu analisis, kamu akan nampak, subjek dan predikatnya adalah serasi. Hadza digunakan untuk menunjuk objek yang bilangannya 1 dan jantinanya lelaki. Kitabun, buku. Bilangannya 1, jantinanya lelaki. Maka kedua subjek ini adalah serasi dari aspek bilangan dan jantina. Okey. Tolong jawab latihan 6.5 dan lengkapkan. Okey. Yang seterusnya kita beralih kepada latihan 6.7. Latihan 6.7, letakkan kata nama penunjuk yang sesuai di tempat kosong. Mana kata nama penunjuk di sini? Ini. Okey, pilih mana-mana kata nama penunjuk di sini, masukkan di tempat kosong. Kalau ada perkataan yang kamu tidak faham di sini, boleh rujuk di dalam kamus ini. Okey. Jadi tolong jawab dan siapkan latihan 6.7. Yang seterusnya, lihat pula latihan 6.8. Ini 6.9. Kamu diminta untuk penuhkan tempat kosong dengan perkataan bersesuaian yang terdapat dalam kurungan. Okey, so kamu ada perkataan-perkataan di dalam kurungan ini, pilih salah satu, letak di dalam tempat kosong. So macam mana kamu mau pilih? Pilih perkataan yang sesuai dengan subjek kata nama penunjuk di sini. Hadza contohnya. Ini adalah kata nama penunjuk yang digunakan untuk satu orang lelaki. Pilih mana satu orang lelaki di sini? Ini. Ini sahaja yang sesuai, jadi tulislah di dalam tempat kurungan. Kenapa waraqatun tidak sesuai, tidak serasi? Kerana waraqatun ini ada tak marbutah. So ini adalah perempuan. Jadi tidak sesuai. Quratun bola. Ini pun ada tak marbutah, dia adalah perempuan, jadi tidak sesuai. Yang sesuai hanya daftarun, buku latihan. Okey, dan begitulah yang seterusnya. Tolong siapkan dan jawab dengan tepat. Okey. So, dengan berakhirnya latihan 6.9 ini, maka berakhirlah pembelajaran topik Asmaul Isyarah kita pada sesi kali ini. Saya harap kamu semua dapat memahami dan dapat menguasai apa yang telah kita pelajari sebentar tadi. Kita jumpa pada sesi ataupun pembelajaran di dalam kelas pada minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera.